Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia antara negara yang diberi keutamaan untuk menyertai blok kerjasama BRICS. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyertaan Malaysia dalam BRICS setakat ini mendapat maklum balas positif daripada negara anggota BRICS. Malah turut menerima undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir dalam sidang kemuncak BRICS di Kazan, Rusia 22 Oktober nanti. Kita memang dari awal memilih untuk bersama BRICS untuk membina kekuatan negara-negara selatan, Global South. Kerana kekuatan ini akan memberikan kita manfaat dari segi kerjasama ekonomi yang tidak ditekan oleh mana-mana kuasa lain. Beliau berkata demikian pada sidang media di hari terakhir lawatan kerja beliau ke Rusia. BRICS adalah blok kerjasama ekonomi merangkumi Brazil, Rusia, India serta China dan disusuli penyertaan Afrika Selatan pada 2010. Tahun ini Iran, Mesir, Ethiopia dan Emirat Arab Bersatu UAE turut menyertainya sebagai anggota baru. Malaysia sedia menyambung semula rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA bersama Kesatuan Eropah EU. Ketersediaan ini adalah berdasarkan potensi manfaat yang tinggi kepada perniagaan dan rakyat Malaysia serta bagi menjamin rantaian bekalan global dalam sektor utama. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI telah memulakan penilaian awal pada September tahun lalu. Ia bagi merapatkan jurang perbezaan pendirian masing-masing berdasarkan rundingan terdahulu. Keputusan kajian awal tersebut telah dibentang dan dipersetujui mesyuarat Kabinet minggu lalu. Sebelum ini, rundingan telah dihentikan selama 12 tahun. FTA itu dijangka meningkatkan ekspor Malaysia terutama dalam produk elektronik, minyak sawit serta peralatan optik ke pasaran EU. Untuk rekod, EU adalah rakan dagangan keempat terbesar negara dengan nilai lebih RM206 bilion tahun lalu. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 3%. Ia diputuskan Bank Negara menerusi mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary hari ini. Bank Pusat berkata ekonomi Malaysia berkembang 5.1% pada separuh pertama tahun ini didorong perbelanjaan dalam negeri dan aktiviti ekspor. Prestasi ekspor dijangka terus meningkat dipacu perkembangan pusat teknologi global. Begitu juga perbelanjaan pelancong dan aktiviti pelaburan. Pertumbuhan guna tenaga dan upah juga kekal positif dengan dasar monetary yang terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Pendapatan Petronas meningkat kepada RM171.7 bilion bagi separuh pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, keuntungan bersih syarikat minyak dan gas negara itu susut 19% kepada RM32.4 bilion. Ia ekoran cukai lebih tinggi selain penyatuan anak syarikat bagi tempoh dikaji. Jumlah dividen yang dibayar kepada kerajaan adalah RM12 bilion. Co-op Bank Pertama Malaysia CBP akan menerbitkan sukuk berstruktur terlindung sehingga RM5 bilion. Ia bagi memastikan kewangannya stabil dan konsisten. Ketua Pegawai Kewangannya Nur Aznizam Nur Azmi berkata, pihaknya akan memberikan kadar pulangan baik untuk sukuk diterbitkan. Buat masa ini, proses terbitkan sukuk melalui proses kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Bank Negara selaku pengawal selia CBP. Sukuk berkenaan menerima penarafan A3 daripada Agensi Penarafan Kredit RAM Ratings. Prestasi pelaburan sukuk CBP menyumbang kira-kira 13% daripada pendapatan sehingga Julai lalu. Ia peningkatan berbanding 10% yang dicatatkan pada tahun lalu. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini sejajar prestasi pasaran serantau. Ini dipengaruhi data ekonomi Amerika Syarikat yang lemah termasuk kelembapan pasaran buruk. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 5.42 mata kepada 1,664.82. Kaunter rugi mendalui untung pada 796 berbanding 323, manakala 439 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, prestasi saham tempatan turut dipengaruhi penurunan harga mentah Brent. Baik, sekian Detik Niaga. Waalaikumsalam dan Assalamualaikum.